Selamat datang ke channel Cucong dan hari ini kita akan sambung untuk siri tutorial penggunaan kalkulator Casio FX570MS. Dan topik yang akan dibincangkan dalam video ini adalah bab 1 tingkatan 4, iaitu kita akan belajar macam mana kita gunakan kalkulator ni untuk membantu kita menentukan punca-punca persamaan kuadratik. Jadi di sini contoh yang saya gunakan tu daripada buku teks tingkatan 4, muka surat 21 contoh 7. Jadi perhatikan di sini arahan soalan tu adalah tentukan punca persamaan kuadratik berikut dengan kaedah penfaktoran. Jadi sebenarnya kita boleh gunakan kalkulator kita terus untuk dapatkan jawapan akhirnya lah, iaitu contohnya soalan A ini. Jadi macam kita tekan tu, kita akan pergi ke mod dahulu. Lepas tu kita kena tekan untuk carikan EQN. Jadi tekan 1. Selepas tu anda akan nampak unknown. Jadi kita tidak akan gunakan unknown ni. Unknown ni adalah untuk persamaan linear serentak. Maka kita akan tekankan bahagian ni untuk pergi ke seterusnya, iaitu kita lihat degree. Jadi degree ni sebenarnya adalah kuasa tertinggi untuk persamaan kita lah. Jadi di sini adalah kuadratik. Maksudnya kuasa tertinggi itu adalah 2. Jadi kita pilih 2. Dan seterusnya kita akan ditanya untuk nilai A, B dan C itu. Jadi nilai A itu adalah nilai yang di depan X kuasa 2 tu. Maka nilai ini adalah 1. Sebab tak ada nombor, kita tekan 1. Dan untuk B itu adalah di depan X, iaitu negatif 5. Tekan sama dengan. Dan untuk yang C itu adalah 6. Jadi tekan sama dengan. Jadi di sini kita terus dapat jawapan X yang pertama tu adalah 3. Tekan sama dengan lagi dan kita akan dapat X yang kedua, iaitu 2. Jadi begitulah caranya macam mana kita tekan untuk soalan A. Jadi seterusnya kita akan lihat pula soalan B. Jadi soalan B itu kita tidak boleh tekan dahulu dengan kalkulator. Kita mesti kena susun semula persamaan ni menjadi bentuk umum dahulu, iaitu sampai langkah ini baru kita dapat gunakan kalkulator untuk semak jawapan. Maksudnya kita mesti kena susunkannya supaya X kuasa 2, X dan satu nombor lah, iaitu nilai A, B, C itu. Ini adalah bentuk umum untuk persamaan kuadratik. Maka kita perlu tekan nilai ini. Jadi kita perlu tekan sama dengan lagi. Dan dia akan balik kepada A. Jadi A itu di sini adalah di depan X kuasa 2, iaitu 2. Lepas tu B itu adalah di depan X, iaitu 7. Dan C itu adalah negatif 4. Dan kita boleh bandingkan jawapan kita. Okey, jadi saya naikkan sikit untuk kita bandingkan jawapan tu. X yang kita dapat tu adalah 1/2. Jadi kita boleh tekan A/B/C untuk tukar jadi 1/2. Dan tekan sama dengan lagi, kita akan dapat yang kedua, negatif 4. Jadi begitulah untuk soalan B. Dan kita boleh teruskan lagi untuk lihat soalan C dan D. Jadi saya akan naikkan supaya anda dapat lihat soalan dan juga penyelesaiannya. Jadi untuk video tutorial ni saya tidak akan bincangkan kaedah penyelesaiannya lah. Jadi di sini saya nak nasihatkan semua, anda mesti kena pandai, anda mesti kena mahirkan diri dengan kaedah penyelesaian tu. Sebab kalkulator tu hanya sekadar untuk bantu kita semak adakah jawapan yang kita dapat tu adalah betul atau tidak. Jadi di sini untuk soalan C sama juga, anda mesti kena susun dahulu sampai ke peringkat ini, barulah anda dapat semak dengan kalkulator. Jadi apabila sampai peringkat ni, anda boleh tekan sama dengan, atau kalau anda belum masuk sini, saya ulang sekali lagi. Macam mana sampai ke A ni, anda perlu tekan mod tu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nampak EQN 1. Lepas tu pergi arrow ke sebelah, nampak degree, tekan 2. Lepas tu untuk A kita tu di depan X kuasa 2, iaitu 1. Di depan X tu adalah negatif 14. Dan di akhir sekali itu adalah 48. Tekan sama dengan. Dan kita akan dapat nilai tu 8. Dan satu lagi adalah 6. Macam tu. Dan untuk soalan D pun sama juga. Bahagian depan ni dia mesti kena susun dahulu. Susun sampai peringkat umum macam ni, barulah dia dapat tekan kalkulator. Jadi kalau kita sudah masuk mod ini, kita hanya tekan sama dengan. Dan dia akan pergi A. A itu di depan Y kuasa 2, iaitu 1. Jadi ini memang 1 lah. Jadi lepas tu untuk yang Y itu pun 1 juga, tekan sama dengan. Dan akhir sekali C itu negatif 20. Tekan sama dengan. Dan dapat jawapan tu 4. Dan tekan sama dengan lagi. Dapat nilai yang kedua tu negatif 5. Jadi begitulah caranya macam mana kita gunakan kalkulator ni untuk membantu kita semak adakah penfaktoran yang kita lakukan tu betul atau tidak.
sebab kita akan dapat jawapan akhir itu. Jadi begitulah untuk perkongsian kali ini, iaitu macam mana kita gunakan kalkulator ini untuk bab 1 tingkatan 4. Jadi kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong. Dan kalau anda berminat untuk membeli satu kalkulator ni, anda boleh gunakan link yang saya kongsikan di bahagian penerangan untuk anda belikan di Casio Official Store. Jadi begitu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.